Hari ini saya akan bercakap pasal kertas cadangan bagi program tanggungjawab sosial korporat Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang. Pengenalan, program tanggungjawab sosial korporat atau juga dikenali sebagai program CSR Corporate Social Responsibility adalah merujuk kepada strategi syarikat atau firma yang menjalankan perniagaan mereka dengan cara beretika, mesra masyarakat dan bermanfaat kepada masyarakat dari segi pembangunan. Nama program yang dijalankan, Program Khidmat Bakti Masyarakat di Pulau Tioman. Tujuan program, perhubungan awam bermula dengan mengambil pendekatan awal di mana organisasi perlu mengambil tempatnya di dalam komuniti berhampiran lokasi organisasinya. Jabatan Kastam memilih mengambil peluang melalui perhubungan komuniti ini sebagai satu usaha menggekal dan memartabatkan reputasi jabatan yang bertanggungjawab, memahami dan menunjukkan rasa simpati serta cakna terhadap masyarakat. Kastam dan rakyat bersatu mencegah penyeludupan. Itulah slogan kami. Melalui aktiviti turun padang ini merupakan satu pendekatan terbaik bagi memperlihat komitmen jabatan dalam menguat kuasa serta memperkasa undang-undang. Jabatan memilih Pulau Tioman sebagai destinasi seterusnya melaksanakan program khidmat masyarakat pada kali ini. Kedudukan Pulau Tioman yang berada di Lautan Cina Selatan terletak lebih kurang 32 batu nautika ke arah timur dari Tanjung Gomuk, Pahang. Ini adalah kawasan terpencil dan terpencil yang perlu diberi perhatian setiap sudut dan tidak terkecuali dari pelaksana serta penguatkuasaan undang-undang. Latar belakang menerangkan program perhubungan komuniti bertindak sebagai kombinasi atau gabungan antara tanggungjawab sosial dan kepentingan organisasi. Pemilihan program ini adalah berdasarkan senario semasa, peningkatan kes penyeludupan yang turut melibatkan kawasan luar bandar maupun terpencil seperti Pulau Tioman. Pemantauan ini juga dibuat di beberapa kawasan sekitar dan datanya diperoleh. Program kelolaan bersama antara cawangan korporat dan bahagian penguatkuasaan ini bertujuan untuk melaksanakan program dan mendidik masyarakat di Pulau Tioman secara holistik berhubung risiko kesan daripada aktiviti penyeludupan dan penggunaan barang kritikal yang belum lulus kastam seperti rokok dan minuman keras. Pengamal perhubungan awam berperanan dan mengambil berat terhadap apa saja aktiviti yang melibatkan penglibatan organisasi sebagai jiran yang baik, rakyat yang bertanggungjawab dan komunitinya sebagai jiran yang memastikan keperluan maupun permasalahan masyarakat komuniti. Ini adalah bagi mengelakkan berlakunya ketirisan hasil negara. Jabatan juga boleh menjadi rakan dan pendengar yang baik kepada masyarakat dengan mendengar rintihan serta permasalahan yang mereka hadapi. Keprihatinan jabatan ini boleh dizahirkan melalui program gotong royong, pemberian sumbangan kepada golongan yang memerlukan, mengadakan jamuan makan, aktiviti sukan dan juga melibatkan masyarakat dengan setiap aktiviti jabatan sepanjang program berlangsung. Pengisian program juga turut melibatkan aktiviti gaya hidup sihat dan kerohanian bagi tujuan penerapan nilai-nilai murni dalam diri masyarakat dan juga pegawai yang terlibat di dalam program tersebut. Jabatan memilih untuk mengadakan kempen secara bersemuka bagi memupuk kesedaran masyarakat berhubung aktiviti penyeludupan terutama yang melibatkan barang kritikal belum lulus kastam seperti rokok dan minuman keras. Jabatan yakin dengan memberi perhatian secara berpanjangan kepada masyarakat, kempen ini dapat memberi sokongan padu dan kuat dari masyarakat itu sendiri.
Menurut Greener 1990, melalui penyederaian kaedah bagaimana seorang pengamal perhubungan awam boleh mendekatkan organisasi dengan komunitinya, ia menyatakan melalui perhatian yang tidak pernah putus-putus diberikan akan menyebabkan organisasi tersebut tidak perlu meminta atau merayu untuk itu, tetapi kerjasama itu akan hadir dengan sendiri. Program ini juga menekankan kepentingan komunikasi strategi yang melibatkan komunikasi dua hala. Alat komunikasi yang digunakan, penyampaian mesej dan saluran yang digunakan bersesuaian dengan masyarakat. Komunikasi strategi adalah komunikasi yang digunakan untuk sesuatu tujuan yang dirancang atau direncanakan oleh jabatan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan, seperti mengenal pasti kumpulan sasaran yang dipilih dalam menentukan bentuk komunikasi yang bersesuaian. Komunikasi strategi juga dapat membantu menangani jurang maklumat yang boleh menyumbang kepada halangan penyampaian serta penerimaan mesej. Seterusnya, saya akan membentangkan objektif. Terdapat 6 objektif di dalam aktiviti ini. Objektifnya, setiap rancangan dan aktiviti mestilah berperanan dalam menjalinkan kesefahaman, keharmonian yang berkekalan di antara organisasi dengan komuniti. Menurut Hamdan Adnan 1987, ia hendaklah berlandaskan kepentingan awam serta faedah bersama melalui pengetahuan, penerangan dan kebenaran. Objektif 5.11, memberi kesedaran kepada kumpulan sasaran tentang risiko kegiatan penyeludupan barang kritikal belum lulus kastam seperti rokok dan minuman keras, termasuk penglibatan dalam sebarang urusan yang berkaitan dengannya dari segi penguasaan undang-undang. 5.12, mendidik kumpulan sasaran supaya tidak memiliki, membeli, menjual atau apa jua urusan berkaitan dengan barang kritikal belum lulus kastam. Dan kesan terhadap segi soal kesihatan, ekonomi, sosial dan keselamatan negara. 5.13, menjalinkan hubungan baik dengan masyarakat bagi mendapatkan kerjasama serta menggalakkan masyarakat setempat untuk menjadi mata-mata dan telinga kerajaan dalam menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti penyeludupan. 5.14, memantau pergerakan barang kritikal dari suatu kawasan ke suatu kawasan di sekitar Pulau Tioman. 5.15, memperlihatkan sikap tanggungjawab dan keprihatinan jabatan terhadap kebajikan masyarakat, terutamanya di kawasan luar bandar atau terpencil melalui sumbangan serta hikmat bakti yang diberikan. 5.16, memberi pendedahan serta meningkatkan kefahaman masyarakat tentang peranan, skop tugas Jabatan Kastam di Raja Malaysia dalam usaha mengekalkan dan memartabatkan imej jabatan. Di sini saya akan terangkan tentang strategi program khidmat bakti masyarakat bersama Jabatan Kastam yang akan berlaku di Pulau Tioman. Pertama sekali, saya akan terangkan berkaitan dengan pameran yang akan dijalankan di dalam program tersebut. Di dalam pameran tersebut, pihak kami, pihak Jabatan Kastam akan menerangkan tentang segala isu, segala masalah berkaitan dengan penyeludupan, khususnya kepada semua pengunjung dan pelawat di Pulau Tioman. Dalam skop pameran tersebut juga kami akan pamerkan semua pengunjung dan pelawat yang hadir di dalam pameran yang kami adakan pada program tersebut. Segala persoalan dan soalan boleh diajukan kepada pegawai dan anggota pihak kami, di mana kita akan menjawab segala persoalan dan soalan yang diberikan kepada pihak kami supaya masyarakat faham bahayanya penyeludupan berlaku di dalam masyarakat kita. Selain itu juga, rangka dan strategi program ini adalah kita akan siarkan di dalam media sosial, di mana segala maklumat dan segala info akan cepat diberikan kepada semua masyarakat. Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain-lain lagi akan digunakan di dalam rangka strategi program khidmat bakti Jabatan Kastam di Pulau Tioman. Melalui platform media sosial ini juga amat penting di zaman dan era pada hari ini, di mana segala info akan diberikan dengan cepat dan pantas dan masyarakat umum akan mengetahui
tentang wujudnya program khidmat bakti ini. Selain itu juga, pihak kami akan menyiarkan segala perancangan dan segala pelaksanaan yang akan dilakukan di dalam program ini. Pencetakan banting dan banner. Ini tujuan promosi sebagai langkah mengajak penduduk tempatan untuk turut sertai program yang kita adakan. Okey, selain itu ia bertujuan untuk kempen mencegah penyeludupan. Okey, 6.1.6 program bersama agensi lain. Okey, kita menjemput ramai daripada pelbagai agensi lain, tetapi yang hanya memberi maklum balas hanyalah Jabatan Kesihatan Pulau Tioman dan PDRM dari daerah Rompin. Okey, 6.1.7 program gotong royong, aktiviti kerohanian dan gaya hidup sihat. Strategi untuk menarik perhatian pihak jawatan kuasa dan masyarakat di Pulau Tioman untuk menerima kehadiran jabatan mengadakan aktiviti bersama mereka. Okey, 7.0 iaitu taktik melaksanakan strategi. Okey, pertama kita akan adakan gimik penyerahan banting yang diserahkan oleh Timbalan Ketua Pengarah Kastam kepada ketua kampung yang terlibat, dan banting akan digantung di setiap kampung yang menerima banting tersebutlah. Okey, kedua, hebahan melalui media sosial. Okey, cawangan korporat kami telah akan mewawarkan program ini melalui Facebook dan Instagram, iaitu bertujuan penyebaran dan perkongsian maklumat. Okey, nombor 8, program maklumat program, iaitu tempoh program akan diadakan selama 3 hari 2 malam, bertarikh 16 hingga 18 Julai 2020 dan pada hari Khamis hingga Sabtu. Okey, cadangan lokasi Kampung Tekek, Pulau Tioman. Okey, antara aktiviti yang akan diadakan ialah gotong royong di masjid dan kawasan tanah perkuburan. Nombor 2, akan adakan aktiviti kerohanian seperti ceramah agama. Nombor 3, aktiviti gaya hidup sihat yang diadakan di pekarangan pejabat kastam. Keempat, majlis perasmian program Jabatan Kastam di Raja Malaysia ini di Pulau Tioman, dan jamuan rakyat bersama pegawai kastam lah. Okey, nombor 5, pameran dan pemeriksaan kastam. Dan 8.3, pengangkutan, iaitu bas jabatan, feri dan lori yang disewa dari Lembaga Pembangunan Pulau Tioman. Kita akan bagi cadangan bagi program tanggungjawab sosial korporat Jabatan Kastam di Raja Malaysia Pahang. Di sini saya menekankan pasal maklumat program, iaitu kehadiran penyertaan dan jemputan. Sasaran penyertaan kita terhadap program ni adalah seramai 220 orang, iaitu tertakluk daripada 150 orang penduduk tempatan dan 70 pegawai JKDM. Kumpulan sasaran kita orang adalah penduduk tempatan, pengedar, peniaga dan penjual rokok, minuman keras, pengusaha premis penginapan. Kita juga terdapat jemputan VVIP, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Kastam daripada cawangan penguasaan dan pematuan. Lain-lain jemputan termasuk ketua-ketua Kampung Salang, Genting, Payah dan Penghulu Pulau Tioman. Ia juga terdapat pecahan penyertaan pegawai JKDM, iaitu bahagian khidmat pengurusan sumber manusia, bahagian penguatkuasaan, bahagian pematuan, bahagian perkastaman, bahagian cukai dalam negeri, bahagian perkhidmatan teknik dan jemputan ibu pejabat. Selain itu, pihak yang akan memberi kerjasama dalam pelaksanaan program ini, pertama adalah Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan Pulau Tioman, kedua Ibu Pejabat Polis Daerah Rompin, ketiga Klinik Kesihatan Pulau Tioman,
dan keempat, Lembaga Pembangunan Tioman. Seterusnya adalah cadangan atau cara program seperti berikut. Pada tarikh 16 bulan Julai 2020 hari Khamis 11 pagi kita akan bertolak ke Pulau Tioman menaiki feri di jeti Tanjung Ngemuk. Pukul 1 tengah hari sampai tiba sana, kita akan membuat pendaftaran, menunggu ketibaan EJK, penginapan, persiapan tempat. 3 petang kita akan menjalankan taklimat program dan amanat pengarah Kastam Negeri Pahang. Dari jam 4 hingga 6 petang, program gotong royong bermula mengikut pembahagian kawasan. 7 malam, solat maghrib berjemaah. 7.45 ceramah agama. 8.40 malam, solat isyak berjemaah. 9 malam, makan malam. Seterusnya hari 17 hari bulan 7 2020, hari Jumaat 9.30 pagi kita akan membuat ceramah kempen mencegah penyeludupan pameran pemeriksaan kesihatan. Seterusnya 8.15 pagi persegarahan, iaitu sarapan pagi. 10.30 pagi majlis perasmian program khidmat bakti masyarakat JKDM Pahang di Pulau Tioman oleh Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Penguatkuasaan dan Pematuan. Selain itu, penyampaian sumbangan dan cenderahati. 12.30 hari kita akan membuat jamuan makan bersama rakyat bersama Kastam. Seterusnya 3 petang lawatan ke Ceti oleh Timbalan Ketua Pengarah Kastam. 7 malam solat maghrib dan pukul 10 malam lawatan offside outlet dan lesen rumah Arab. Seterusnya adalah sumber dan pihak-pihak yang terlibat. Belanjawan. Program adalah di bawah peruntukan rahsia penguatkuasaan PRP daripada bahagian penguatkuasaan ibu pejabat. Selain itu, sumbangan dan derma. Sumbangan dan kutipan derma diterima daripada warga jabatan dan NGO, Jabatan Persatuan Wanita Kastam, Perwakas, Badan Kebajikan Islam Kastam, Bakikska, Persatuan Pegawai Kanan Kastam, Perkasa, dan Majlis Sukan Kebudayaan Kastam, MSKK. Sumbangan dan kutipan derma daripada 20 orang penerima, iaitu yang pertama kutipan derma wang tunai daripada warga Jabatan Kastam, yang kedua Perwakas, ketiga Bakiksa, keempat Perkasa, dan kelima MSKK. Anggaran perbelanjaan ni kita mengikut aktiviti yang kita buat, seperti program khidmat bakti masyarakat untuk makan dan minum, bagi ceramah perdana, publicity dan urus setia, cenderahati, pengangkutan dan peralatan gotong royong untuk program tersebut. Seterusnya, saya diberikan tugas untuk menerangkan cadangan bagi lantikan jawatankuasa yang dilantik untuk tujuan memastikan program ini dapat berjalan dengan lancar serta penyampaian mesej yang ingin disampaikan oleh jabatan mampu mempengaruhi dan juga meyakinkan masyarakat dalam memberikan kerjasama dan juga menjalin hubungan yang baik antara jabatan dan juga masyarakat di Pulau Tioman. Berikut adalah senarai-senarai jawatankuasa yang telah dibentuk bagi program ini, di mana ia diketuai sendiri oleh Pengarah Kastam Negeri dibantu oleh 2 orang pengerusi, iaitu daripada bahagian khidmat semua manusia dan juga bahagian penguatkuasaan. Program ini juga dibantu oleh jawatankuasa kecil yang dilantik mengikut spesifikasi tugas mereka masing-masing. Berikut merupakan layout bagi pemasangan kanopi yang akan dibuat di pekarangan pejabat Kastam Tioman dan juga layout bagi kedudukan dan susunan kerusi yang akan dibuat sepanjang majlis perasmian program khidmat bakti masyarakat JKD Pahang di Pulau Tioman. Ini kedudukan layout ini adalah bertujuan untuk memastikan pergerakan dan juga memudahkan tetamu dan juga pegawai-pegawai melaksanakan tugas dan memudahkan pergerakan mereka sepanjang majlis dilangsungkan. Okay, berikut juga disenaraikan 2 program khas yang akan dilaksanakan di Pulau Tioman sepanjang program ini berlangsung, iaitu melibatkan 2 operasi yang melibatkan bahagian penguatkuasaan, bahagian pengkasaman dan juga dibantu oleh pegawai polis daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Rompin. 2 operasi ini adalah bertujuan dalam memastikan pematuhan undang-undang
dilaksanakan dengan baik dan mereka tidak terlibat dengan sebarang kegiatan jenayah ataupun yang menyalahi undang-undang. Okay. Sebagai kesimpulannya, program seumpama ini merupakan suatu tugas pengurusan yang mengekalkan matlamat dan objektifnya serta berterusan dan terancang melalui usaha jabatan dalam menjalinkan dan juga mengekalkan kesefahaman, simpati dan juga sokongan daripada sesiapa sahaja yang berhubung kait dengan mereka, dan juga ia merupakan satu langkah untuk mendapatkan penilaian pendapat awam mengenai diri jabatan sendiri bagi menyelaraskan beberapa dasar dan juga peraturan yang dibuat. Selain daripada itu, program seumpama ini merupakan harapan kepada jabatan itu sendiri. Semoga hasil yang dikongsi dapat dinikmati bersama melalui hubungan yang baik.